Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد, para penonton, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Dengan itu kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penambahan di atas segala kesyukuran yang kita telah sama-sama ungkapkan ataupun sama kita telah lakukan. Dengan itu, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi segala nikmat-nikmat terhadap diri kita, terutamanya ahli keluarga kita dan secara umumnya masyarakat Islam di Singapura ini. Dan moga-moga dengan itu juga kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala bala dan bencana yang sedang kita hadapi ini, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dan juga ahli keluarga kita daripada bala COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, kita masih lagi dalam satu tajuk peperangan. Dan jikalau kita melihat dari segi kronologi susunan peperangan, Perang Tabuk ini adalah di antara peperangan yang terakhir di dalam sejarah Islam, peperangan besar yang terakhir dalam sejarah Islam, yang seperti mana minggu lalu kita dah sama-sama sampaikan, ianya berlaku pada bulan Rajab 9 Hijriah, yang mana di situ peperangan ini berlaku apabila tercetusnya ataupun tersebarnya Islam, dan perasaan dengki dan perasaan risau, takut terhadap umat Islam itu tersebar di kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh kerajaan Rom, yang sekarang ni kita pun kenal di sebelah Syria, Palestin, dan di atas sana yang dikuasai oleh Kaisar, ketuanya iaitu rajanya, pemerintahnya Kaisar. Jadi dengan itu maka mereka berhasrat untuk bersama-sama menghentikan penyebaran Islam ini, kerana mereka tergugat. Dan ketika itu juga kita dah sama-sama kongsikan pada minggu lalu bahawa mereka atau Rom ketika itu menganut agama Kristian. Dan dalam peperangan ini beberapa peristiwa ataupun beberapa perkara yang kita dah sama-sama kongsikan hikmahnya. Di antaranya, Allah SWT ingin menunjuk beberapa kaum muslimin yang kita gelar, ataupun Allah sendiri menggelar mereka kaum munafiqin, yang mana kita terlihat pada zaman itu, yang mana mereka cuba berdolak dalih untuk kalau boleh tidak mahu mengikut serta peperangan Tabuk ini. Dan Masya Allah, para sahabat sendiri dapat melihat mereka-mereka ini. Dan dalam peperangan ini juga, kita dah sama-sama kongsikan perjalanan yang sangat jauh, yang mana Rasulullah SAW jarang memberitahu kepada para sahabat secara detail tujuan ataupun di mana kita ingin tuju ketika peperangan ingin berlaku dalam perbincangan bersama para sahabat. Tapi dalam peperangan ini tidak. Rasulullah SAW beritahu ke mana yang mereka ingin tujui di Tabuk, di satu tempat, dan ini memberikan kesan ataupun memberikan impak kepada kaum muslimin supaya persediaan perlu dilakukan, dan persediaan itu perlulah banyak.
dan ramai di kalangan para sahabat sendiri yang bersama-sama membantu dalam segi keuangan dan sebagainya. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan ialah persediaan sesuatu perkara. Dalam hal yang kita baca dalam sejarah ini adalah tentang peperangan. Akan tetapi Nabi SAW mengajar kita jikalau ada beberapa perkara kita perlulah sebagai seorang Muslim bersedia dalam semua segi. Dalam peperangan ini setentunya keuangan, senjata dan sebagainya, kelengkapan yang diperlukan. Dalam kehidupan kita pun sama, kita perlukan keuangan sebagai sumber untuk sama-sama sekarang ini untuk menghidupkan kehidupan sebagai manusia di muka bumi Allah ini. Dan Masya Allah, sekaligus kalau kita melihat kepada rukun Islam itu sendiri, yang seterusnya ataupun yang ketiga ialah memberi zakat. Dan tiadalah zakat dapat diberikan ataupun diagih-agihkan kalau tiada harta ataupun kewangan sekarang inilah, kalau kita boleh katakan. Jadi ini semua tidak bercanggar, tidak bercanggar dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nampak cantik, bila kita meneliti, mengkaji, menghayati peristiwa-peristiwa seperti peristiwa peperangan dan sebagainya, ianya tidak ada yang boleh kita katakan bercanggah dalam apa yang selama ini diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya insya-Allah kita akan teruskan dengan apakah apabila tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kaum munafikin ni ada yang acuh tak acuh, ada yang nampak-nampak berpura-pura, Nabi biarkan. Sedangkan kita telah sama-sama kongsikan bahawa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang dipanggil lelaki yang berpengaruh yang bernama Jad bin Qais, tetapi diberikan alasan tidak boleh mengikut peperangan ini. Sebabkan apa? Sebabkan takut kerana beliau ni sudah mencintai wanita, jadi takut kalau tengok perempuan-perempuan Rum nanti tidak dapat mengawal dirinya. So ini adalah alasan-alasan yang sememangnya tidak masuk akal. Alasan-alasan bodoh bahasa kita. Alasan-alasan bodoh. Baik. Masya Allah. Nabi biarkan. Dan Masya Allah, hikmahnya kita dan para sahabat ketika itu melihat siapa-siapakah yang sebenarnya betul-betul yang beriman pada Allah SWT, melaksanakan perintah Allah SWT, dan siapa yang tidak. Dan pada hari ini kita dapat mempelajarinya. Nabi biarkan. Nabi tidak melakukan apa-apa. Dan Masya Allah pada hari Masya Allah keberangkatan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, apabila tiba di hari keberangkatan tersebut, seperti biasa Nabi SAW memeriksa di markas tempat dia untuk tengok bagaimana persediaan semua barang-barang, perlengkapan dan sebagainya sudah tersedia. Dan Rasulullah juga menerangkan kepada mereka tujuan peperangan itu. Kemudian barulah bertolaknya kaum muslimin ke Tabuk insya-Allah. Dan masya-Allah diceritakan ada beberapa cerita ni, ada dua sahabat terlewat berangkat bersama-sama dengan tentera kaum muslimin ketika itu. Yang pertama ialah Malik bin Qais, yang baru saja sampai daripada bermusafir di satu tempat dan baru saja sampai. Dan juga sahabat Nabi bernama Umar bin Wahab, baru juga sampai di tempat itu ataupun di tempat di Madinah, dan kemudian Masya Allah bergegas untuk mengikuti para sahabat yang lain yang sedang menuju ke Tabuk. Dan Masya Allah saya suka sama-sama mengambilkan satu kata-kata yang datangnya daripada Malik bin Qais, yang mana apabila dia baru saja sampai daripada berpemergian, orang panggil baru sampai daripada musafir kerana ada tujuan-tujuan tertentu. Lalu Masya Allah sama sekali, kata dia, sama sekali tidak adil bila saya berehat di
di bawah khemah ini bersama isteri saya, makan makanan sedap dan meminum air yang lazat. Sementara pemimpin saya, yakni Rasulullah SAW, pergi berjihad di panas terik seperti ini. Tidak. Ini tidak sesuai dengan keadilan dan adab persahabatan. Iman dan kesetiaan tidak membenarkan saya berlaku demikian. Masya Allah, itu di antara statement ataupun ungkapan daripada sahabat ketika itu yang bernama Malik bin Qais, menunjukkan betapa committed. Kalau kita cakap komitmen, committed lah. Sahabat yang committed. Tidak memperdulikan rasa kepenatannya, tapi mengedepankan keimanan dan juga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itu adalah salah satu perkara yang sangat luar biasa, ya. Penat macam mana pun daripada musafir, kita kalau dah musafir, ya, balik daripada mana tempat, contohnya kerana bekerja, bertugas sebagaimana, kadang-kadang nak solat pun sampai kat rumah tu agak susah sebab penat sangat, ya. Jadi Masya Allah, ini bukan solat, ini berjihad. Jadi Masya Allah, sebab tu kita, Masya Allah, iman kita bersama para sahabat ni Masya Allah sangat jauh, memberikan kita pengajaran yang baik sebenarnya. Bagaimana kalau kita nak tahu keimanan para sahabat. Ini bukan sahabat yang seperti sahabat-sahabat yang rapat, sahabat yang 4, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini sahabat biasa, Malik bin Qais ni, Masya Allah, tapi keimanan mereka sangat luar biasa. Jadi kita boleh cek lah dengan keimanan kita. Mereka ni sebenarnya, Masya Allah, baru balik, tapi tetap juga pergi berjuang, kejar rombongan yang dia telah terlepas. Satu tindak tanduk yang hasil daripada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, kemudian Umar bin Wahab pun saya katakan tadi, yang nampak tertinggal di belakang daripada tentera Islam, lalu menyusul bersama-sama dengan Malik bin Qais dan akhirnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ini satu keimanan para sahabat yang menunjukkan imannya mereka yang sangat hebat, sangat kuat. Dan satu pula seorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Ini siapa tahulah, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafiqin, yang semangat, nampaknya semangat bersama Rasulullah SAW. Lalu kalau kadang-kadang berhenti di perhentian tu, berkemah di dekat dengan Rasulullah SAW. Nampak macam menyokong Rasulullah SAW. Tapi bila tentera nak berangkat selepas berehat, apa yang dilakukan? Abdullah bin Salul patah balik ke Madinah. Ini dua individu dan juga kelompok-kelompok yang mana terlihat pada ketika perkara itu berlaku, bagaimanakah sikap orang beriman. Walaupun penat, walaupun boleh berehat sebentar, tapi tak rasa sebersalah. Kerana keimanan mereka, takut rasa ada rasa kurang enak di dalam hati mereka. Ini semua adalah hasil iman kepada Allah dan Rasul. Lagi satu pula kelompok dan individu yang mana nampak gaya, macam beriman, macam menyokong Rasulullah SAW, dan pada akhirnya patah balik dengan beberapa kawan-kawannya. Jadi kita boleh juga mengukur iman kita lah. Kita boleh mengukur iman kita. Kita tak pergi perang mana-mana. Kita berperang dengan jiwa dan hati kita, nafsu kita ni. Jadi kadang-kadang kita boleh, apabila kita baca ni, sebenarnya memberikan kesan kepada pembaca. Saya mengharapkan agar pengurusian kita ini juga memberikan sedikit muhasabah kepada diri saya sendiri, dan saya mengajak pada anda sekalian, bagaimanakah kalau kita cakap kita ni, Alhamdulillah, iman, rasa-rasa macam iman kita dah kuat dah ni, tapi kita muhasabah balik. Bila kita melihat cerita-cerita ini, rasa kerdil bersama para sahabat. Masya Allah. Baik.
Itu tentang dua kelompok. Dan seterusnya, ini pun satu pengajaran yang baik tentang perjalanan Nabi SAW yang saya katakan to and fro tu pada sesi lalu, mengambil masa lebih kurang 30 hari. Maknanya masa yang panjang. Sebab itu Nabi memberitahu tujuan di manakah mereka akan pergi, kerana persiapan perlu dilakukan. Sehingga kan tentera-tentera yang bersama Rasulullah SAW, kaum muslimin ketika itu bernama Jaisul Usra. Diorang digelar kerana kepayahan, keterbatasan yang mereka hadapi ketika ingin melakukan peperangan Tabuk ini. Lalu satu perkara lagi yang saya ingin sama sampaikan ialah tentang apabila mereka jalan, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berjalan semua, mereka tentera Islam menghadap berbagai kesulitan seperti mana yang saya katakan tadi, kerana nak daripada Madinah tu ke Syria, dan masya-Allah, ketika sampai satu tempat tu namanya negeri Thamud. Ni siapa yang pernah sama-sama kita kongsikan di masjid dahulu, kaum Thamud, kaum Thamud ini, kaum Thamud adalah satu kaum daripada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Saleh alaihi salam, tentang kehebatan binaan mereka daripada bukit bukau dan sebagainya, lalu dijadikan istana, dan Masya Allah kehebatan mereka, lalu mereka tidak menghiraukan dakwah Nabi Saleh, dan sehingga hari ini kita ada tempat itu. Dan apabila Nabi SAW lalu di tempat kaum Thamud, Masya Allah, yang ketika itu angin bertiup kencang, sangat panas dan sangat menyengat. Siapa yang pernah pergi umrah ataupun negeri Arab yang di Timur Tengah khasnya, kalau musim panas ni, subhanallah, dia punya angin dia tu, Masya Allah, macam diri di sebelah orang yang tukang masak nasi, periuk besar orang tukang masak nasi, macam diri kat situ angin dia. Dia punya menyengat dia, subhanallah. Hanya Allah saja yang tahu, dan mereka yang mungkin pernah berpengalaman sebegitu rupa. Jalan angin yang begitu kuat, tapi panas terik. Dan Masya Allah, Nabi SAW bergegas, seraya berkata kepada para sahabatnya. Apa yang dikatakan? Ingatlah akan akhir kehidupan kaum Thamud dan ditimpa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kederhakaan dan penentangannya. Dan ingatlah, tidak ada mukmin sejati yang akan berfikir bahawa kesudahan hidupnya tidak mungkin akan seperti kaum itu. Sunyi sepi tempat ini dan saki baki rumah-rumah yang telah tenggelam ke dalam keheningan bumi merupakan pelajaran bagi bangsa-bangsa lain. Itu yang Nabi katakan kepada para sahabat. Banyak pengajaran. Di antara yang pertama, kita biasanya kadang-kadang pergi ke jejak Rasul. Siapa yang berkesempatan, ada rezeki pergi mengikut travel-travel masing-masing, lalu kita akan sama-sama mengunjungi tempat-tempat ini. Dan Masya Allah, satu peringatan daripada Nabi bahawa tempat-tempat ini janganlah kita berlama-lama sangat. Kita mengambil pengajarannya, apa yang telah berlaku. Nabi ingatkan kepada kita, kalau boleh kita jangan overconfident, kerana kita tak tahu kesudahan kita bagaimana, dan yang seterusnya, Nabi mengingatkan kita bahawa apa saja kekuasaan ataupun yang anugerah yang Allah berikan kepada kita ni, boleh saja Allah SWT menukar ni kepada azab. Hebatnya kaum Thamud ketika itu dengan pembinaan, struktur dan sebagainya. Tapi apabila mengingkari Nabi Saleh alaihissalam, maka Allah SWT memberikan azab yang sangat luar biasa. Dan ini mengajak kita supaya apabila kita pergi ke negara yang kita ingin ziarah, kita harus hati-hati. Maknanya, apakah niat kita yang sebenar? Ini biasanya kalau ada travel agent, dia akan memperbaiki, ingatkan semula akan niat kita untuk pergi ke satu tempat. Lebih-lebih lagi kalau tempat-tempat yang kita pergi ni, contohnya tempat kaum Thamud ni, contohnya kalau kita pergi piramid, pergi Egypt, kita semangat nak pergi tengok Fir'aun.
Tapi walhasil Firaun itu adalah petanda yang Allah berikan kepada kaum mukminin untuk melihat sendiri bagaimanakah azab Allah terhadapnya. Jangan pula kita rasa bangga, oh ginilah Firaun, oh kencik je orang dia, ambil gambar sana. Bukan tak boleh ambil gambar, boleh. Cuma hati kita sebagai orang beriman tu kena hati-hati, jangan rasa bangga pula terhadap apa yang berlaku. Jadi Nabi sendiri mengingatkan kepada sahabatnya supaya jangan rasa wah hebat lah, memang hebat. Tapi apa berlaku? Hebat macam mana pun, tiada iman, habis hancur. Itu maksudnya. Hebat macam mana pun, tak taat pada Allah dan Rasul, habis. Tak ada apa-apa yang kita akan dapat. Kerana kehidupan kita bukan hanya di dunia ni. Kehidupan seorang mukmin ialah dunia akhirat. Itu kehidupan sebenar dan selamanya adalah di akhirat. Jadi Nabi mengingatkan para sahabat, walaupun sebenarnya dalam perjalanan nak pergi perang, mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan antara satu sama lain, dan itu adalah sifat yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang beriman ini sentiasa mengingatkan antara satu sama lain. Masya Allah. Dan ini satu perkara yang menarik juga yang ingin sama-sama kita kongsikan. Ialah di antara perkara yang Masya Allah, ini qaddarallah, takdir Allah SWT. Sebenarnya kaum muslimin semua dah berada di Tabuk, apabila sampai nak di Tabuk, dan dengan Masya Allah tiba-tiba kaum muslimin ini tidak nampak jejak tentera-tentera Rom ketika itu. Dan nampaknya Panglima Rom ketika itu telah mengetahui besarnya bilangan tentera Islam serta semangatnya yang berkobar-kobar, keberanian mereka. Kerana mereka, para sahabat, dia berperang fisabilillah. Kalau yang selain daripada fisabilillah itu kerana apa? Kerana nak menang semata-mata, kerana ingin dapatkan harta rampasan semata-mata, kerana wanita yang ingin ditawan menjadi hamba dan sebagainya. So sangat berbeza secara peperangan yang mereka niatkan. Jadi apa yang berlaku, yang menariknya, mereka patah balik. Kerajaan Rom ni dengan sekutu-sekutunya patah balik. Main dah turun ke bawah, patah balik. So inilah satu perkara yang kita perlu pelajari lah. Apa maksud yang kita perlu pelajari di sini? Ialah kehebatan Islam ini, agama kita ini perlu juga terlihat di dalam pengamalan kita lah, secara berjamaah, secara beramai-ramai. Jadi apabila musuh kita tengok tentera Rom tahu bagaimana kehebatan, ramainya, bilangannya, quantity and also quality-nya, mereka patah balik. Jadi kita mengambil iktibar pada pengajaran ini ialah kita juga sebagai seorang Islam, kita mengamalkan agama kita dengan sebenar-benarnya. Dan kita mengamalkan itu tidak secara langsung. Mereka-mereka yang berada di sekeliling kita, pertama mungkin tertarik dengan kehebatan agama Allah ini. Tertarik, cantiknya, indahnya, adilnya, baiknya, tak terfikir. Tak ada pula di situ resis dan sebagainya, sebagai contoh ataupun mereka gerun. Oh Masya Allah, baguslah. Orang-orang Islam kita ni, orangnya bila cakap dia akan buat. Bila dia janji dia akan kotai, contohnya. Itu adalah apa yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW dari sifat-sifat mahmudah yang diajar setentunya daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad dan terus kepada kita. Masya Allah, ini jadi satu perkara yang kita rasa kehilangan lah pada zaman sekarang. Kalau senang katalah secara terus terang, Islam ni dah rasa macam orang Islam kadang-kadang terasa macam rasa kecil. Dulunya hebat. Dulunya dalam sejarah Rasul, dalam sejarah peperangan, hingga peperangan hebat. Dan kemudian kehebatannya para ulama yang keluar selepas itu, the golden age, para ilmuwan,
Masya Allah, sangat hebat. Tapi sekarang ini agak semakin lama semakin merosot. Dan ini perlu kita atasi. Bagaimana kita ingin atasi selain kita mempelajari agama Allah, memperkuatkan iman kita, kita kena mengamalkan. Nah, itu yang setiap kali saya sama-sama kongsikan, kita kena mengamalkan Islam tu. Mengamalkan walaupun sedikit tapi ianya berterusan, maka Masya Allah, mungkin satu hari nanti, sememangnya itulah yang kita beriman, bahawa Allah SWT akan meningkatkan ataupun Allah SWT akan memperlihatkan kehebatan agamanya melalui pengamalan-pengamalan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah SWT. Dan dalam masa yang sama, Nabi Muhammad SAW ketika itu apabila mendapat tahu dan melihat apa yang sedang berlaku, yakni tentera Rom patah balik, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat sama ada ingin maju ke hadapan untuk serang ataupun pulang ke Madinah, settle down apa yang sedang berlaku, menguruskan apa yang sedang berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Dan Masya Allah, di kalangan para sahabat berbincang, dan bukan kerana takut tidak mahu maju, tapi memikirkan juga tentang negara yang dibina selama ini, seharusnya dipimpin supayanya ianya lebih maju dan sebagainya. Dan Masya Allah, itu di antara pendekatan ataupun hasil mesyuarah yang diambil oleh Nabi dan juga para sahabat. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sama-sama kongsikan lagi sedikit apa yang berlaku seterusnya setelah apa yang berlaku, kita melihat tentera Islam pun pulang ke Madinah. Dan insyaAllah apa yang kita sama-sama kongsikan ialah banyak kepada pengajaran-pengajaran yang kita boleh mengambil daripada peperangan Tabuk ini, walaupun tidak jadi berperang sebenarnya, disebabkan tentera musuh menjadi gerun. Dan moga-moga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk kita terus mengamalkan agama Allah SWT, dan kita menjadi hamba Allah SWT yang soleh, yang beriman kepadanya, dan dapat bersama-sama menyumbang kebaikan kepada dunia kita ni, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Aku li qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhiyal hajat ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.